Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian, kita bertemu semula di dalam siri etika alam sekitar dalam tema nombor 10 ataupun tema yang merenung berkenaan dengan keseimbangan dan sistem-sistem kitaran di alam kita. Cuba kita bertanya diri sendiri, kalau kita tanam pokok, kita nak kena bajakan, kita nak kena jagakan, kita kadang-kadang kena gunakan racun makhluk perosak dan seterusnya. Tetapi kita bertanya juga, siapakah yang membaja hutan atau memberi makanan ikan di laut? Keseimbangan alam sekeliling terjana berasaskan kepada pusingan semula jadi yang berterusan seperti kitaran air, kitaran karbon, kitaran oksigen dan kitaran biogeokimia, serta apa yang kita kenali sebagai kitaran makanan, ya, di dalam ekosistem. Ia juga wujud bersandarkan rantaian dalam sistem ekologi kita, seperti rantaian makanan dan seterusnya. Apakah itu keseimbangan alam sekitar? Ia adalah bilangan organisma dan biomass dalam sukatan atau bilangan yang betul di setiap tahap trofik di dalam sesuatu daerah. Alam sekeliling di daerah tersebut digelar seimbang. Keseimbangan ini boleh terungkai disebabkan hazard semula jadi atau campur tangan manusia. Sebelum itu, apakah trophic level? Trophic level adalah tahap-tahap makanan di dalam trophic tadi. Umpamanya, kalau kita lihat, ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan dimakan lagi kepada ikan besar dan seterusnya kepada jerung dan lain-lain lagi. Ini merupakan trophic level. Kalau kita tengok di darat pula, rumput dimakan oleh kambing, lembu dan seterusnya, dan seterusnya dimakan oleh manusia. Manusia merupakan penduduk utama di dalam trophic level. Apakah faktor-faktor di dalam keseimbangan alam sekitar? Ia adalah seperti air, seperti udara, seperti cuaca, tanah, tumbuhan semula jadi dan landform merupakan faktor-faktor alam sekitar. Landform keadaan tanah, bukit bukau, lembah dan seterusnya. Keseimbangan alam sekitar dijana melalui fenomena berikut: melalui operasi berterusan berbagai kitaran semula jadi seperti kitaran air, kitaran karbon, kitaran oksigen, kitaran biogeokimia dan yang lain. Kitaran biogeokimia adalah pergerakan semula jadi di mana elemen mustahak untuk kehidupan diperbekalkan. Sebagai contoh, kita tadi bertanya berkenaan siapa yang membajakan pokok-pokok di hutan. Pokok-pokok di hutan mendapat baja daripada jatuhan daun, ranting, pokok-pokok yang lama yang reput dan seterusnya yang mati, kemudian dipecahkan ia kepada
elemen-elemen asal seperti karbon, seperti nitrogen, fosfat dan seterusnya, dan diambil semula ataupun disedut semula oleh pokok. Dengan menggunakan karbon dioksida dan matahari, ia menumbuhkan, menjadikan pokok-pokok baru. Ini merupakan kitaran biogeokimia yang kita nyatakan tadi. Ini menunjukkan, ataupun rajah ini menunjukkan water cycle ataupun cycle air. Kita mulalah dengan hujan. Bila hujan turun, yang ada mengalir di daratan, yang ada masuk ke dalam tanah, yang masuk ke dalam tanah, yang ada menjadi ground water ataupun air bawah tanah, dan yang lain masuk ke sungai, tasik dan juga masuk ke laut. Seterusnya, di bawah sinaran matahari, kita air-air tadi di evaporate atau naik semula kepada udara dan menjadi awan. Bila awan ni sudah, ini macam lagu P. Ramlee ni, bila awan ini sudah berat dan penuh, dia akan turun semula sebagai hujan. Ini merupakan kitaran air, seperti secara mudahlah apa yang kita fahami. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajar ayat ke-21 yang bermaksud, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. Allah menyatakan bahawa semua yang berlaku, hujan dan seterusnya tadi, adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkan di dalam kadar yang tertentu. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Hajar ayat ke-21. Sekarang pula kita lihat berkenaan dengan nutrien, biokimia, geokimia cycle. Pokok apabila dah mati ataupun daun-daunnya sudah jatuh dan seterusnya, dia ni dipecah-pecahkan oleh decomposer ataupun ulat-ulat dan seterusnya di dalam tanah untuk kembali kepada elemen asal, organic matter. Ada yang menjadikan kepada plant growth atau ini sebagai baja. Ada juga yang dimasukkan ke dalam tanah, dan dimakan oleh lembu, dan apabila air dari hujan turun masuk ke dalam tanah, dia membantu di dalam kitaran nutrien ini seperti nitrat, fosfat, karbon dan seterusnya. Ini juga menunjukkan carbon cycle. Tuan-tuan boleh merenungnya sendiri, perkitaran karbon yang berlaku daripada udara turun ke pokok, turun ke haiwan, masuk ke dalam tanah, dipecah-pecahkan oleh organisma yang mana naik kembali kepada pokok dan juga digunakan dalam industri dan lain-lain lagi sebagai minyak dan lain lagi dibakar, dan ini kembali ke udara sebagai karbon dioksida dan balik semula ke dalam tanah melalui fotosintesis dan seterusnya. Ini pula merupakan kitaran nitrogen
sama seperti apa yang kita nampak tadi, semuanya memerlukan beberapa perkara: udara, air hujan, tanah, dan pokok dan seterusnya. Ini sangat-sangat mustahak dalam kita membuat ataupun nampak kitaran semula. Semua air, kimia dan seterusnya, nutrien dan seterusnya di dalam bumi ini. Firman Allah lagi di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-18 yang bermaksud, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan ia disimpan di dalam bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak menjaga alam sekitar, kemungkinan Allah boleh melenyapkannya. Seperti apa yang kita nampak sekarang ini, begitu banyak taufan, begitu banyak bencana alam, begitu banyak ini gempa bumi, begitu banyak gunung berapi dan seterusnya. Ini semua merupakan kuasa Allah bagi menentukan keadaan di bumi ini. Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak bersyukur dan menjaganya, ada kemungkinan Allah boleh melenyapkannya semula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.